Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan 202 dari Section 102 ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan masyarakat bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Bincangkan. Pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, budaya bermaksud tamadun atau peradaban. Teknologi merujuk kepada satu aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis di dalam industri, pertanian, dan lain-lain. Komunikasi pula merujuk kepada suatu perhubungan secara langsung atau dengan menggunakan medium perantaraan seperti surat dan telepon bimbit. Pengaruh besar yang dibawa oleh budaya Barat dalam perkembangan teknologi dan komunikasi ke dalam kancah antara bangsa telah sedikit sebanyak membawa perubahan dalam corak gaya hidup dan perubahan ini telah menyerap masuk dalam kehidupan masyarakat bukan Barat. Terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan budaya Barat berjaya mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi, serta beberapa kesan budaya Barat dalam beberapa aspek penting seperti sosial, ekonomi, dan politik negara-negara bukan Barat. Pengembangan sains dan teknologi banyak berlaku di negara maju, terutama sekali di negara barat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi. Faktor yang pertama adalah penggunaan teknologi dan komunikasi yang pesat. Masyarakat kini telah terdedah kepada penggunaan teknologi di sekeliling mereka. Hal ini disebabkan masyarakat membesar dengan perubahan teknologi serta komunikasi pada setiap tahun, tidak kira pada sebelum atau semasa Alaf 21. Penggunaan teknologi dan komunikasi yang pesat ini semakin berleluasa akibat yang pertama, iaitu kecanggihan kemudahan teknologi. Perkembangan teknologi boleh dilihat selari dengan revolusi yang berlaku di seluruh dunia. Terkini, revolusi keempat tengah berlaku. Hal ini merujuk kepada revolusi sosial yang mengubah cara manusia berhubung dan meningkatkan produktiviti. Selain itu, terdapat juga pembaharuan dalam teknologi, seperti analisis data yang besar, penggunaan simulasi dalam pelbagai bentuk sama ada latihan atau hiburan, serta juga penggunaan robotik yang lebih banyak. Di Malaysia, contoh penggunaan teknologi yang boleh dilihat adalah menerusi kejayaan pembangunan luar bandar. Hal ini berlaku wujudnya peningkatan keperluan inovasi teknologi. Justru itu, penggunaan teknologi di negara barat sangatlah memberi kesan kepada negara lain. Perkembangan ini menjadi faktor budaya barat, mempengaruhi teknologi dan komunikasi terutamanya di negara kita. Seterusnya, penggunaan internet tanpa batas juga penyumbang kepada penggunaan teknologi dan komunikasi yang pesat. Pembangunan teknologi pintar pada masa kini bergantung kepada capaian internet sesatu kawasan. Misalnya, perkhidmatan 3G dan 4G yang berleluasa di negara kita telah menyumbang kepada penggunaan internet tanpa batas oleh masyarakat kita. Begitu juga dengan kewujudan teknologi komunikasi yang dapat membantu masyarakat berhubung dengan lebih baik. Penggunaan laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram mampu menghubungkan pengguna tanpa batas dengan masyarakat di seluruh dunia. Namun begitu, penggunaan aplikasi seperti YouTube dan TikTok merupakan contoh di mana ia boleh mempengaruhi cara masyarakat bergaul dan berinteraksi sesama mereka. Hal ini menyebabkan kita sudah ketahui tentang cabaran-cabaran yang tular yang boleh mempengaruhi sikap seseorang. Oleh itu, kita dapat lihat sisi negatif apabila teknologi dari barat mempengaruhi budaya tempatan. Faktor seterusnya adalah faktor persaingan budaya yang ketara antara budaya barat dengan budaya-budaya negara lain. Sebagai manusia yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru dan mencari kelainan, perbezaan budaya amat mempengaruhi pemikiran masyarakat, terutamanya melalui penggunaan teknologi dan komunikasi. Istilah budaya barat sering diperkatakan oleh semua golongan masyarakat kerana kemodenan dan kecanggihan mereka yang lebih maju ke depan dan bersifat tidak ketinggalan zaman. Ia telah mempengaruhi minda orang ramai untuk meneliti dan mencoba perkembangan-perkembangan baru yang direalisasikan oleh mereka. Melalui beberapa kajian, didapati bahawa perbezaan budaya antara barat dan budaya-budaya negara lain memiliki aspek-aspek yang mudah diikuti, terutamanya dalam kalangan orang muda dan remaja. Kebanyakannya, masyarakat di seluruh dunia lebih tertarik kepada budaya barat yang dapat dilihat
hanya melalui teknologi yang sedia ada seperti TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Dari aspek budaya berpikir pula, kebebasan hak seseorang individu amat diketengahkan dalam kalangan masyarakat barat. Hal ini demikian, budaya mereka yang mementingkan konsep liberalism yang telah pun menyebar luas melalui teknologi dan komunikasi di seluruh dunia tanpa ada sekatan, dan ia mudah mempengaruhi pemikiran manusia kerana ia bersifat moden. Konsep ini telah mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia untuk mendapatkan juga hak-hak pribadi seperti kesamaratan peluang kepada semua golongan manusia. Dan akhir sekali, oleh disebabkan persilangan budaya yang amat ketara ini, ia mudah disebarkan dalam teknologi dan komunikasi seperti minyak basah dan seterusnya, mempengaruhi pemikiran masyarakat tanpa mengira lapisan masyarakat di dunia, sama ada Islam maupun bukan Islam, dan budaya yang pelbagai. Mereka telah menjadikan teknologi dan komunikasi sebagai tempat untuk mempelajari sesuatu yang baharu dan lebih moden sejajar dengan perkembangan masa dan tren. Oleh yang demikian, budaya barat ini mudah diikuti oleh semua golongan masyarakat di seluruh dunia kerana acuan kehidupan cara barat yang bersifat individu, materialistik, metrokrasi dan juga hiburan. Bukan itu sahaja, faktor budaya barat mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi ialah keinginan masyarakat setempat untuk meniru budaya barat. Dengan keinginan ini, teknologi dan komunikasi berkembang dengan pesat dalam masa yang singkat di seluruh dunia. Tujuan masyarakat bukan barat yang ingin meniru budaya barat adalah disebabkan oleh mereka akan menyangkakan bahawa mereka telah ketinggalan dan keterpencilan daripada fashion. Sebagai contoh, masyarakat barat cenderung lebih kepada berpakaian terbuka, ketat atau berpakaian yang menunjukkan bahagian tertentu dari tubuh badan. Mereka berasa pakaian yang sebegitu adalah lagi cantik dan dapat menunjukkan bentuk badan yang langsing. Oleh itu, masyarakat bukan barat akan menggunakan teknologi dan komunikasi untuk mencari maklumat dan meniru budaya barat yang masih popular pada masa itu agar tidak berlaku ketinggalan. Dengan itu, internet adalah teknologi dan komunikasi yang paling mudah untuk masyarakat untuk mencari maklumat tentang budaya barat tertentu. Selain itu, masyarakat bukan barat ingin meniru budaya barat adalah disebabkan oleh budaya hedonisme. Secara langsung, budaya hedonisme telah membawa maksud gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata. Mereka mengejar perasaan-perasaan yang menyenangkan mereka sendiri dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak suka. Oleh itu, masyarakat bukan barat akan ingin meniru budaya tersebut dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial pada masa kini sering menyebarkan budaya tersebut. Dengan demikian, mereka dapat melari diri daripada kehidupan yang kian hari semakin sulit. Di samping itu, makanan barat juga dikenali sebagai budaya barat. Contoh makanan barat ialah KFC, pizza, pasta dan lain-lain. Masyarakat dapat lihat iklan tentang makanan barat di mana-mana sosial media platform. Sebagai contoh, apabila mereka sedang menggunakan platform YouTube untuk menonton sesuatu video atau drama, YouTube akan mengeluarkan video pendek tentang makanan barat seperti KFC. Video tersebut dapat menggambarkan keenakan KFC dan menarik minat penonton untuk mencuba. Masyarakat yang tak tertarik minat terhadap makanan barat tersebut akan meningkatkan penggunaan teknologi dan komunikasi untuk mencari harga dan tempat yang dapat menikmati makanan tersebut. Oleh itu, penggunaan sosial media akan semakin meningkat. Seterusnya ialah penggunaan teknologi dan komunikasi yang tidak terkawal. Amalan leka budaya barat. Penyalahan gunaan teknologi dan komunikasi terutamanya dalam golongan remaja. Tambahan lagi dengan kepelbagaian teknologi dan komunikasi seperti telefon bimbit, komputer yang dilengkapi dengan kemudahan 5G secara tidak langsung memberi impak kepada akhlak masyarakat. Berlaku pengimportan budaya barat melalui rancangan-rancangan yang jelas merosakkan generasi muda agar asyik dengan hiburan dan hidup dalam keseronokan yang sementara.
terdapat pendedahan kepada hiburan yang keterlaluan yang menyebabkan golongan masyarakat banyak membuang masa yang tidak memikirkan masa depan dan halat tuju dalam kehidupan mereka. Wujud kegilaan yang keterlaluan sehingga terikut-ikut dengan budaya yang dibawa oleh Barat seperti kewujudan industri muzik moden. Seterusnya ialah pencabulan budaya hidup masyarakat. Dalam aspek budaya, globalisasi telah memaksa budaya hidup masyarakat Barat ke atas masyarakat Timur. Dalam konteks masyarakat Malaysia umpamanya, jika dahulu masyarakat Melayu Islam di Malaysia mempunyai adat budaya yang tersendiri, namun oleh kerana pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi yang membolehkan cara hidup dan berfikir, masyarakat Barat ditonjolkan dengan berleluasa. Maka pada hari ini kita dapat di budaya hidup dan cara berfikir masyarakat Barat telah mengatasi cara hidup dan berfikir masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Ini yang berlaku kepada bangsa Eropah, Amerika dan Rusia. Di zaman kebanggaannya, mereka kuat tetapi dibenci dengan tetapi dunia benci dengan mereka. Mereka maju tetapi dunia tidak senang. Tidak ada bahagian dunia yang tidak diserang dan terlepas oleh penyakit dari Barat dan Amerika, seperti pendedahan aurat, pelacuran dan perjudian yang mencabuli budaya hidup masyarakat, terutamanya masyarakat Islam di Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat pula kepada kesan budaya Barat terhadap politik. Pertama sekali adalah munculnya fahaman dan ideologi berlainan di sesebuah negara bukan Barat. Pengaruh budaya Barat dalam aspek politik bagi negara-negara bukan Barat telah memainkan peranan yang amat besar dalam pelbagai cara seperti penjajahan dan perdagangan. Ini nampak pada tahun 1511 di Tanah Melayu apabila Portugis menjajah Melaka dan ia telah mengubah landscape politik di situ. Akibat daripada kegiatan tersebut, maka muncullah beberapa fahaman dan ideologi yang dibawa oleh pendatang Barat seperti ideologi demokrasi, liberal, konservatif dan ada juga yang cenderung untuk membawa ideologi seperti sosialis, komunisme, libertarian dan berhaluan kiri. Kemunculan fahaman ini telah banyak mengubah landscape sesebuah negara dan ia memaksa kancah politik di negara timur, selatan dan utara juga untuk menjadi lebih berdaya saing bagi memastikan pendirian politik mereka tidak tergugat. Selain itu, kesan daripada budaya Barat juga adalah budaya buruk liberalism yang diperkenalkan oleh golongan falsafah negara Barat. Konsep liberalism ini merupakan salah satu usaha besar yang dilakukan oleh negara Barat bagi melemahkan institusi keagamaan yang terdapat di kawasan tersebut pada zaman Renaissance di Eropah, selain daripada akibat peningkatan dan perkembangan teknologi di dunia Barat dan melahirkan sekularisme di kalangan masyarakat Kristian di dunia Barat pada masa itu. Asbab utama kewujudan liberalism ini juga dapat disimpulkan daripada disebabkan ketamakan manusia itu tersendiri terhadap harta dan kemewahan duniawi. Pada era ini, fahaman liberalism dapat disebarkan melalui platform media sosial dan kebanyakannya dibangunkan dan dikuasai sepenuhnya oleh negara-negara Barat seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp. Antara budaya buruk liberalism adalah penyalahgunaan hak bersuara, kebebasan diri tanpa dihalang oleh undang-undang agama serta mengejar kekayaan dunia tanpa mengira apa jua kesannya. Ini akan menyebabkan institusi agama di seluruh dunia berasa terancam akibat kebebasan mutlak yang diberi sepenuhnya kepada golongan liberal ini jika tidak dikawal sepenuhnya. Akhir sekali, campur tangan urusan kerajaan. Secara amnya, kegiatan ini telah menjadi salah satu amalan di mana sebuah negara Barat akan mengambil segala kesempatan untuk melakukan campur tangan kuasa mereka bagi kepentingan mereka sendiri di negara lain seperti tujuan keselamatan, ekonomi, politik maupun sosial. Aktiviti ini sering dilakukan ke atas negara-negara timur dan negara-negara yang baru membangun seperti negara Afrika, Indonesia serta negara Iran dan Iraq yang jelas menunjukkan bahawa campur tangan mereka hanyalah satu kerugian. Kebanyakan negara-negara Barat menjalankan kegiatan ini secara langsung tanpa disedari oleh khalayak ramai iaitu melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. Kebanyakan kuasa veto yang terdapat di dalam Majlis Keselamatan PBB dikuasai oleh negara-negara Barat iaitu seperti Perancis, Rusia, United Kingdom, Amerika Syarikat dan satu negara bukan Barat iaitu China.
Hal ini akan menyebabkan segala cadangan dan undian peruntukan dan keputusan yang dilakukan dalam persidangan PBB menjadi tidak murni dan tidak tulus akibat salah guna kuasa yang dilakukan oleh pemegang kuasa veto. Antara contoh terbaik adalah isu negara Palestin dan pengganas rejim Zionis yang sampai sekarang berlarutan hingga 30 tahun. Akibat daripada campur tangan urusan kerajaan yang dilakukan oleh negara barat, ia akan menjejaskan keselamatan, keharmonian dan kemajuan sebuah negara itu untuk menjadi jauh lebih maju daripada sekarang. Seterusnya adalah kesan budaya barat terhadap ekonomi. Kesan yang pertama adalah memperluaskan pasaran. Pengaruh budaya barat telah menyebabkan ekonomi negara Malaysia semakin berkembang dari semasa ke semasa. Selain itu, penglibatan dalam dasar perdagangan bebas (FTA) yang mulai diperkenalkan oleh negara barat telah menyebabkan Malaysia memperolehi akses terhadap pasaran yang lebih meluas untuk menjalankan aktiviti perdagangan dengan negara-negara lain. Penglibatan dalam pasaran bebas tersebut juga memberi peluang kepada negara Malaysia untuk mempromosikan barangan tempatan kepada negara luar. Kesannya, jumlah dagangan Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kesan yang kedua adalah membuka peluang pekerjaan. Pembukaan cawangan restoran barat seperti KFC dan McDonald telah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan yang menganggur atau yang tidak bekerja. Hal demikian menyebabkan kadar pengangguran dalam sesebuah negara semakin berkurang. Ia menyebabkan pendapatan dan taraf hidup seseorang individu semakin meningkat. Bukan hanya itu sahaja, malahan ia juga meningkatkan pendapatan ekonomi sesebuah negara. Kesan yang seterusnya adalah meningkatkan kadar faedah. Negara Malaysia menggunakan sistem kapitalisme dalam menjalankan sesuatu perniagaan, yaitu dengan menjadikan kadar faedah atau kadar bunga sebagai asas dalam urus niaga yang dijalankan. Atas dasar pinjaman yang dilakukan, pelanggan akan dikenakan bunga sebagai pampasan dari penangguhan waktu pembayaran hutang tersebut. Peningkatan kadar bunga yang dikenakan menyebabkan pendapatan masyarakat akan berkurang dan menyebabkan taraf hidup mereka juga semakin menurun. Kesan budaya barat terhadap ekonomi yang terakhir adalah meluaskan jurang pendapatan. Urus niaga yang menggunakan sistem kapitalisme juga menyebabkan agihan pendapatan yang tidak setara berlaku dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana masyarakat akan diberi kebebasan untuk mencari keuntungan tanpa batasan dalam menjalankan urus niaga. Ia menunjukkan corak penglibatan ekonomi antara kaum yang berbeza dan menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang. Kesannya jurang pendapatan antara kaum semakin meluas. Seterusnya adalah kesan budaya barat terhadap aspek sosial. Kesan budaya barat terhadap aspek sosial adalah keruntuhan akhlak. Dalam kalangan masyarakat bukan barat yang beragama Islam, pembangunan dalam Islam lebih mendalami dan memberi tumpuan kepada aspek kerohanian, manakala sains dan teknologi itu hanya satu faktor yang menyumbang kepada pembangunan rohani. Tetapi bagi budaya barat, pembangunan mereka lebih tertumpu kepada perkembangan teknologi dan komunikasi, pembangunan material yaitu penekanan terhadap aspek sains, teknologi, dan industri. Namun demikian, proses penerapan budaya barat yang pesat dialami oleh masyarakat bukan barat telah dipengaruhi oleh kemasukan unsur-unsur budaya barat. Kesan perbuatan ini telah menyebabkan mereka secara tidak langsung mengetepikan dan menolak warisan tradisi budaya mereka. Selain itu, pengasingan unsur keagamaan yang diakibatkan oleh budaya barat melahirkan pelbagai jenayah dan gejala sosial yang buruk. Selain itu, kesan budaya barat terhadap sosial juga mengakibatkan perubahan kebudayaan. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh budaya barat kepada masyarakat bukan barat seperti masyarakat Melayu telah menyebabkan tercetusnya budaya antara budaya barat dengan budaya timur. Proses perubahan ini yang terjadi ini telah melahirkan budaya ketiga yang baharu, yaitu budaya popular. Masyarakat generasi muda, terutamanya golongan belia Melayu yang mempelajari penerimaan budaya popular ini, mulai menyesuaikan diri dengan nilai dan norma masyarakat Melayu. Contoh yang digunakan adalah bidang muzik tradisional yang kini mulai digantikan dengan muzik moden. Peranan media dan alatan elektronik seperti televisyen, radio, dan sebagainya telah mengembangkan lagi seni muzik untuk menjadi popular dan laris di pasaran. Bilangan generasi kini, terutamanya golongan remaja Melayu yang meminati muzik pop, kini jauh lebih ramai jika dibandingkan dengan generasi yang meminati muzik tradisional Melayu. Perkara ini telah membuktikan bahawa
budaya barat telah diterima secara bulat-bulat meskipun ianya jelas bahawa ianya bertentangan dengan corak hidup dan tata susila masyarakat Melayu. Situasi ini berlaku kerana sikap dan anggapan bahawa budaya barat yang diterima ini akan membawa kita ke jalan kemajuan dan kemegahan. Kesimpulannya, pengaruh barat yang dibawa masuk sentiasa berlainan mengikut peredaran zaman dari semasa ke semasa. Ianya berpunca dari faktor-faktor tertentu seperti perkembangan teknologi dan komunikasi. Pengaruh barat yang tersebar di kalangan masyarakat bukan barat bukan hanya mendatangkan impak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat, tetapi ia juga boleh mendatangkan impak yang positif. Oleh itu, setiap masyarakat perlulah bijak dalam menilai baik buruk pengaruh yang disebarkan agar tidak menjejaskan kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.